Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perjanjian antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs berkaitan pemulihan aset One Malaysia Development Berhad 1MDB pada 2020 dibuat dengan tidak terperinci serta tidak jelas, kata pengerusi pasukan petugas pemulihan aset 1MDB Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beliau berkata perkara itu merupakan faktor syarikat berkenaan mengambil kesempatan untuk tidak mahu membayar jaminan pemulihan aset berjumlah $1.4 bilion kepada kerajaan Malaysia. Pada 2020 kita buat settlement dulu, kita bayar $2.5 bilion, kemudian dijanjikan nak bayar lagi $1.4 bilion pemulihan aset, tetapi perjanjian dibuat itu tidak terperinci. Jadi, mereka ambil kesempatan tidak mahu bayar sebab ia cakap kita dah kutip melalui embeng iaitu denda sejumlah $640 juta, jadi ditolak $1.4 bilion itu. Kemudian, kita dah dapat lebih kurang dalam $430 juta daripada DOJ, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Selepas itu, Goldman Sachs tolak settlement kita dengan IPIC, International Petroleum Investment Company. Kemudian katanya dah selesai, jadi kenapa syarikat itu perlu bayar $1.4 bilion? Kita kata tidak. $1.4 bilion itu ialah pemulihan, bukannya denda. Ada pertikaian di situ kerana perjanjian tidak jelas, katanya kepada bernama. Sebelum ini, Johari dilapor berkata perjanjian penyelesaian yang ditandatangani pada Ogos 2020 antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs memerlukan syarikat itu membayar bayaran tunai $2.5 bilion dan memberikan jaminan pemulihan aset sebanyak $1.4 bilion kepada Kerajaan Malaysia. Mengulas lanjut, Johari yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata setakat ini pasukan petugas berkenaan masih dalam proses mendapatkan arbitrasi atau timbang tara sebagai usaha menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, proses untuk memperoleh pemulihan aset $1.4 bilion itu juga akan mengambil masa yang lama kerana bergantung kepada keputusan Goldman Sachs sama ada mahu melawan tuntutan kerajaan Malaysia berhubung perkara itu menerusi prosiding undang-undang. 1MDB membayar yuran hikmat nasihat yang terlalu tinggi sebanyak $606 juta kepada Goldman Sachs bagi menasihat membabitkan terbitan 3 bond berjumlah $6.5 bilion. Penglibatan secara langsung Goldman Sachs dalam skandal 1MDB telah menyaksikan syarikat itu didenda oleh pelbagai pihak pengawal selia, termasuk Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang berjumlah $2.9 bilion. Jumlah denda dibayar Goldman Sachs adalah melebihi bayaran tunai yang dibuat kepada kerajaan Malaysia $2.5 bilion. Walaupun Malaysia mengalami kesan terbesar daripada skandal 1MDB apabila perlu membayar sebanyak
$6.5 bilion, jumlah prinsipal serta faedah kira-kira $3.2 bilion dalam tempo 10 tahun untuk melunaskan hutang 1MDB. Perjanjian antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs berkaitan pemulihan aset One Malaysia Development Berhad 1MDB pada 2020 dibuat dengan tidak terperinci serta tidak jelas, kata pengerusi pasukan petugas pemulihan aset 1MDB Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beliau berkata perkara itu merupakan faktor syarikat berkenaan mengambil kesempatan untuk tidak mahu membayar jaminan pemulihan aset berjumlah $1.4 bilion kepada Kerajaan Malaysia. Pada 2020 kita buat settlement dulu, kita bayar $2.5 bilion, kemudian dijanjikan nak bayar lagi $1.4 bilion pemulihan aset, tetapi perjanjian dibuat itu tidak terperinci. Jadi mereka ambil kesempatan tidak mahu bayar sebab ia cakap kita dah kutip melalui embeng iaitu denda sejumlah $640 juta, jadi ditolak $1.4 bilion itu. Kemudian kita dah dapat lebih kurang dalam $430 juta daripada DOJ, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Selepas itu, Goldman Sachs tolak settlement kita dengan IPIC, International Petroleum Investment Company. Kemudian katanya dah selesai, jadi kenapa syarikat itu perlu bayar $1.4 bilion? Kita kata tidak. $1.4 bilion itu ialah pemulihan bukannya denda. Ada pertikaian di situ kerana perjanjian tidak jelas, katanya kepada bernama. Sebelum ini, Johari dilapor berkata perjanjian penyelesaian yang ditandatangani pada Ogos 2020 antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs memerlukan syarikat itu membayar bayaran tunai $2.5 bilion dan memberikan jaminan pemulihan aset sebanyak $1.4 bilion kepada Kerajaan Malaysia. Mengulas lanjut, Johari yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata setakat ini pasukan petugas berkenaan masih dalam proses mendapatkan arbitrasi atau timbang tara sebagai usaha menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, proses untuk memperoleh pemulihan aset $1.4 bilion itu juga akan mengambil masa yang lama kerana bergantung kepada keputusan Goldman Sachs sama ada mahu melawan tuntutan Kerajaan Malaysia berhubung perkara itu menerusi prosiding undang-undang. 1MDB membayar yuran hikmat nasihat yang terlalu tinggi sebanyak $606 juta kepada Goldman Sachs bagi menasihat membabitkan terbitan 3 bond berjumlah $6.5 bilion. Penglibatan secara langsung Goldman Sachs dalam skandal 1MDB telah menyaksikan syarikat itu didenda oleh pelbagai pihak pengawal selia, termasuk Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang berjumlah $2.9 bilion. Jumlah denda dibayar Goldman Sachs adalah melebihi bayaran tunai yang dibuat kepada Kerajaan Malaysia $2.5 bilion. Walaupun Malaysia mengalami kesan terbesar daripada skandal 1MDB apabila perlu membayar sebanyak $6.5 bilion, jumlah prinsipal serta faedah kira-kira $3.2 bilion dalam tempo 10 tahun untuk melunaskan hutang 1MDB.